Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkembangan pendidikan di Sabah berlaku sekitar tahun 1940-an sehingga 1950-an. Pada ketika itu masyarakat Sabah telah pun menyadari kepentingan pendidikan untuk merubah sosial dan ekonomi mereka. Bagi menampung pertambahan pelajar, British yang menjajah negeri Sabah pada ketika itu telah mendirikan banyak sekolah untuk menyediakan pendidikan sehingga darjah 5 dan akhirnya ditingkatkan pada tahun 1957 sehingga darjah 6. Sekolah-sekolah ini dikenali sebagai Government Primary School ataupun GPS dan tenaga pengajarnya didatangkan daripada lepasan Maktab Perguruan Batu Lintang Sarawak dan juga Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malim, Perak. Sementara itu sekolah Cina diajar oleh tenaga pengajar yang didatangkan daripada negara China. Kemudian sekolah Mubalik diajar oleh padri dan rahib daripada luar negara. Sementara itu sekolah rakyat diajar oleh penduduk tempatan yang berkelulusan sekolah rendah dan mereka ini tidak menerima latihan perguruan. Bagi mengatasi masalah kualiti pembelajaran yang rendah, E.R. Perry merupakan pengarah pelajaran Borneo Utara pada ketika itu telah mencadangkan untuk menubuhkan institusi pendidikan guru di Sabah. Setelah mendapat persetujuan ramai, akhirnya E.R. Perry telah mengarahkan pegawai-pegawainya untuk mencari tapak yang sesuai. Tapak yang pertama mereka temui ialah di Papar. Walau bagaimanapun tapak yang di Papar kurang sesuai untuk dijadikan tapak mendirikan bangunan institusi perguruan, dan akhirnya mereka bersetuju untuk menukarkan tapak itu dan mencari tempat yang lain, yaitu di Pekantuaran. Tapak yang ada di Pekantuaran ini agak sesuai kerana dia berhampiran dengan sekolah rendah dan kemudian dia merupakan satu tempat pertemuan masyarakat di sekitar daerah Tuaran. Latihan perguruan di Sabah bermula pada awal tahun 1952 dan pada peringkat permulaan ini mereka menumpang di bangunan trade school di Menggatal. Pada ketika itu bilangan pelatih hanya 40 orang. 22 orang adalah pelatih yang telah berpengalaman mengajar, sementara yang 18 orang lagi adalah pelatih yang baru tamat darjah 5. Dan mereka ini semuanya ditempatkan di asrama yang disediakan oleh pihak pengurusan. Selain itu, pelatih-pelatih ini juga dibekalkan dengan peralatan pembelajaran dan 2 pasang pakaian seragam serta allowance sebanyak Rm8 sebulan. Para pelatih ini telah dipilih melalui satu temuduga yang dijalankan sendiri oleh pengetua, yaitu Mr. Gedney. Dia menjelajah ke seluruh Sabah bersama istrinya untuk mencari calon-calon yang sesuai untuk mengikuti kursus perguruan. Jadi Mr. Gedney telah pergi ke beberapa tempat seperti di daerah Papar, Kawang, Bengawan, Keningau, Labuan, Western, Kota Belud, Tawau, Beaufort dan Sedakan untuk mencari calon-calon yang sesuai. Dan pada peringkat awal di trade school itu, kaki tangan yang bertugas untuk mengendalikan kursus hanya ada 4 orang sahaja, yaitu Mr. Gedney sendiri selaku pengetua. Dia dibantu oleh Encik Osman Haji Siddiq,
dan Encik Mursyidin Nambi. Sementara itu Miss Tina Lewin juga membantu untuk mengajar seni lukis secara sembilan. Semasa pelajar-pelajar yang pertama memulakan pengajian mereka di Tree School, pembangunan untuk bangunan institusi perguruan sedang rancak dilakukan di tapak di Pekantuaran, dan ini dimulakan pada tahun 1951 dan dia dibangunkan oleh kontraktor daripada negara China dan pekerja-pekerjanya juga daripada negara China. Projek ini dibiayai oleh oleh kerajaan British di bawah rancangan tabung kebajikan tanah jajahan. Dan akhirnya pada tahun 1952 atau pertengahan 1952 bangunan ini berjaya disiapkan dan digunakan. Pada tanggal 18 Oktober 1952, bangunan ini telah dirasmikan oleh Duchess of Kent. Jadi bangunan ini telah dinamakan sebagai Kent College, sempena nama prasminya yaitu Duchess of Kent. Bangunan ini terdiri daripada 3 buah bilik kuliah, 1 bilik demonstrasi untuk micro teaching, 1 bilik seni lukis, 1 bengkel pertukangan, 1 dewan perhimpunan yang dinamakan Dewan Hon, kemudian 5 asrama lelaki dan 2 bilik pentadbiran. Dan kolej ini yang dinamakan Kent College ini telah mula beroperasi pada 16 Februari 1953, yang mana pelajar-pelajar daripada Trade School seramai 18 orang itu telah berpindah ke Kent College untuk memulakan pengajian baru. Sementara yang pelatih-pelatih yang telah berpengalaman mengajar telah pun menamatkan pengajian mereka di Trade School. Pada bulan Mei 1953, pengetua baharu untuk Kent College telah melaporkan diri, yaitu J.H. Elman, dan beliau ini merupakan bekas pensyarah daripada Maktab Perguruan Sultan Idris. Selepas beberapa hari pengetua baru melaporkan diri, beberapa orang pensyarah pula melaporkan diri ke Kent College, antaranya ialah Master D.A. Price, Miss Turner, Encik Abdul Rahman Bernawi, kemudian R.D. Gillespie, dan seorang lagi yaitu Miss B. Kolkohan. Pada Julai 1953 berlaku pertambahan pelajar apabila seramai 70 orang pelatih mendaftar, pelatih baru, dan menjadikan jumlah pelajar Kent College pada ketika itu seramai 88 orang. Pada tahun 1954 kursus aliran Cina diperkenalkan, namun dia dipindahkan ke Maktab Perguruan Gaya. Kemudian pada tahun 1955 Kent College menawarkan tempat untuk 6 orang pelajar daripada negara Brunei. Seterusnya pada tahun 1958 kursus aliran bahasa Inggris pula diperkenalkan, namun pada tahun 1970 kursus ini dipindahkan ke Maktab Perguruan Gaya. 1963 apabila terbentuk Jam Malaysia, pentadbiran Kent College telah diambil oleh Jabatan Pelajaran Sabah, dan pada selepas saja Malaysia terbentuk, Kent College telah menerima penambahan bangunan baru seperti penambahan rumah pensyarah, Dewan Tun, surau, bangunan pentadbiran, bengkel, bilik darjah dan bilik darjah serta padang-padang permainan untuk menampung bilangan pelajar yang semakin bertambah pada ketika itu.
Pada peringkat awal, apabila kursus itu dimulakan di trade school, pihak pengurusan lebih menekankan kepada penguasaan bahasa Inggris dan juga penguasaan 3M, yaitu menulis, mengira dan juga membaca, serta pendidikan alam sekitar, pendidikan alam persekitaran pelajar lah. Kemudian apabila Kent College dibuka dan kemasukan pelajar pada tahun 1953, kursus atau kurikulum yang diajar itu telah ditambah dengan memperkenalkan mata pelajaran pedagogi, kemudian ilmu kejadian, lukisan, juga ada drama dan musik, kemudian mata pelajaran urusan rumah tangga, pertukangan tangan dan juga pendidikan jasmani. Pada ketika itu aktiviti harian maktab bermula sekitar jam 6.30 pagi setiap hari, di mana pada ketika itu pelajar akan melakukan aktiviti senaman ataupun aktiviti berkebun. Dan aktiviti ini berlaku sehingga jam 7.15 pagi. Pembelajaran dalam kelas dia bermula pada jam 8 pagi dan berakhir pada jam 12 tengah hari. Dan pada sebelah petang pula mereka ini akan pelatih-pelatihnya akan mengikuti mata pelajaran yang berunsur praktikal seperti pertukangan kayu, lukisan, kelas menjahit. Kelas menjahit ini biasanya untuk perempuan lah, dan kelas menternak haiwan. Ini adalah antara beberapa mata pelajaran yang baru diperkenalkan untuk memberi pengalaman yang lebih kepada para pelajar, berinteraksi dengan masyarakat, dan pada masa yang sama mereka ini mempunyai pengetahuan kemahiran hidup untuk mereka gunakan semasa mereka keluar mengajar nanti. Dalam bidang co-curriculum pula, Kent College memang salah satu pasukan yang digeruni pada ketika itu dan merupakan pasukan yang aktif dalam pelbagai bidang. Dalam unit beruniform contohnya, pengakap adalah pasukan yang terawal diwujudkan di Kent College, dan mereka ini pengakap terlibat bukan saja di dalam tetapi juga melibatkan diri dengan aktiviti pengakap di luar daripada Kent College. Pengakap di Kent College pada ketika itu dipimpin oleh Miss Tuna, kemudian Encik Abdul Rahman, kemudian Encik Mursidi Nambi dan juga Encik Usaini. Selain daripada unit beruniform pengakap, mereka juga di Kent College juga ada pasukan palang merah ataupun bulan sabit merah, dan ini dipimpin oleh Miss Kolkuhan. Dalam bidang sukan pula memang tidak asing lagi bahawa Kent College merupakan salah satu pasukan yang kuat sama ada di dalam ataupun di peringkat negeri Sabah ketika itu dalam bidang permainan dan juga olahraga. Kent College memang mempunyai pada ketika itu mempunyai satu pasukan bola sepak yang digeruni dalam dan juga di daerah di luar daerah Tuaran. Pasukan Kent College lebih dikenali sebagai satu pasukan khas, dan pada tahun 1953 mereka ini sering mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan-pasukan daripada luar, dan mereka mencapai kejayaan dalam pertandingan tersebut. Pasukan ini dibimbing oleh Encik Mursidi Nambi dan juga Encik R.K. Benyamin. Selain daripada pasukan bola sepak, Kent College juga mempunyai pasukan bola keranjang, pasukan bola tampar, dan juga pasukan pingpong. Kent tidak ketinggalan dalam bidang olahraga. Kent College selalu mendapat tempat yang di atas dalam pertandingan olahraga di dalam ataupun di luar.
daripada daerah Tuaran, dan mereka selalu mengikuti pertandingan di bawah kelolaan Persatuan Olahraga Amatur Borneo Utara. Dan salah seorang yang ahli olahraga daripada Ken College pada masa itu yaitu Encik Sium bin Diau, dan beliau ini sebenarnya adalah seorang yang hebat. Dia mewakili Borneo Utara ke Sukan Olimpik pada tahun 1956 di Melbourne, Australia. Dan beliau ini terpilih mewakili Borneo Utara dalam acara lompat kijang. Jadi Ken College memang merupakan pasukan yang handal pada ketika itu, dan amat sukar ditandingi oleh pasukan-pasukan lain, sama ada di dalam daerah Tuaran ataupun daripada luar daerah Tuaran. Ken College bukan sahaja hebat dari segi kurikulum dan juga co-kurikulum, tetapi Ken College juga telah berjaya melahirkan beberapa orang tokoh dalam pelbagai bidang di negeri Sabah. Antaranya ialah Datuk Haji Zaini bin Muhammad Isa. Beliau merupakan pelajar ataupun ketua pelajar Ken College pada tahun 1953. Beliau bukan saja menjadi seorang guru, tetapi beliau juga selepas saja menamatkan kerja sebagai seorang guru telah berkhidmat dengan masyarakat, dan beliau juga aktif menulis buku. Antara buku-buku yang telah ditulisnya ialah berkaitan dengan kebudayaan Murut dan Kedazan. Dan kini beliau juga sedang menyiapkan satu buku daripada berkaitan dengan suku kaum Kedayan. Selain daripada itu, beliau juga telah menyumbang dalam banyak perkara dan berkaitan dengan masyarakat di negeri Sabah, dan beliau telah menerima pelbagai anugerah daripada kerajaan negeri. Antaranya ialah Ahli Darjah Kinabalu EDK pada tahun 1983, Jaksa Pendamai 1990, kemudian Panglima Gemilang Darjah Kinabalu PJDK yang membawa gelaran Datuk pada tahun 1991. Kini IPG Kampus Ken telah semakin berkembang dan maju, dan sekarang mempunyai satu bangunan baru di kampus baru, dan di bawah kepimpinan pengarah hari ini Dr. Haja Rusmawati binti Hamzah. IPG Kampus Ken terus melangkah melakukan transformasi dan inovasi seiring dengan IPG kampus yang lain di negara ini. Akhir sekali saya ingin menamatkan slot ini dengan satu kalimah warga Ken. Ken, kerana engkau nama terbilang. Sekian, terima kasih.